Hari ini secara macam-macam usaha kita buat. Macam-macam usaha kita buat nak pastikan supaya Datuk Seri Najib kita dapat diberikan keadilan. Tak mudah. Sebab Mahkamah Tinggi dah habis, Mahkamah Rayuan dah habis, Mahkamah Persekutuan dah habis. Dia buat, dia panggil sebagai semakan khatimah pun kalah. Macam mana? Sekarang ni buat. Ada dua cara. Pertama, pengampunan dia lagi. Ini kita tak boleh pressure ke bawah tuan-tuan. Ini hak ke bawah tuan-tuan. Yang kedua, kita mengharapkan mungkin satu hari nanti bila dah tukar perkara ke apa, pendakwaan ke atas Hakim Nazran yang terang-terang ada konflik of interest. Kalau ada, maka boleh re-fire. Hakim Nazran dibicarakan atau nanti pun dibicarakan semula. Kita nak keadilan dia, tuan-tuan. Ini harapan kita. Itu sebabnya saudara penting untuk tuan-tuan pastikan setiap orang Melayu di bumi Pulau Pinang ini, kita letak tepilah apa yang berlaku sebelum ni. Sebab hari ini rakyat yang memilih untuk tak bagi sesiapa pun berkuasa. Bila rakyat buat keputusan ini, bagi tuan kita cadangkan supaya PN bekerjasama dengan Pakatan Harapan. Ini pilihan rakyat, bukan pilihan kami, bukan pilihan UMNO, bukan pilihan Barisan Nasional. Kita nak bersedia, betul-betul. Tapi rakyat tak nak bagi, maka kita hadaplah. Kalau misalnya hari itu Muhyiddin letak kepentingan Islam, letak kepentingan Melayu mengatasi kepentingan yang menjadi Perdana Menteri, maka kita boleh jadi pembangkang yang kuat. UMNO boleh jadi pembangkang yang berkesan. Tak ada salah jadi pembangkang itu kan. Lagi popular jadi pembangkang. Jadi kita bangkang ni, bagi saya lah tu. Senang kerja ni. Kita tengok betapa popularnya UMNO. Kita menang 7 pilihan raya. Betul tak? Pilihan raya kecil. Kita menang di Melaka. Kita menang di Johor. Bila nama UMNO diusak apa? Bila kita kerjasama dengan parti yang disebutkan oleh Mahathir. Walaupun belum sempat kerjasama dengan Mahathir, baru kerjasama dengan boneka Mahathir, Muhyiddin Yassin. Habis rusak duit UMNO. Betul tak tuan? Ini realiti. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, sebelum kita kerjasama dengan Pakatan Harapan, kita tanya betul-betul dulu. Kita letak 10 syarat. Kita letak 10 syarat. Syarat yang pertama tu ada terkandung 4 perkara ni. Iaitu apa pendirian DAP berhubung kedudukan Islam, kedudukan Raja Melayu, kedudukan bahasa Melayu dan kedudukan Mas Timur. Jawapan DAP apa saja yang termaktub di dalam perlembagaan DAP akun dan DAP hormati. Tuan-tuan, baru kita tanda tangan perjanjian seluruh kerjasama dengan TIS. Lepas tu nak kerjasama dengan lagi 17 parti politik lain selain PN dan TIS. Tanda tangan lagi sekali. Syarat sama juga. Tuan-tuan, maknanya apa? Kalau tiba-tiba dalam perjalanan menuju ke pilihan raya umum yang ke-16, ada mana-mana parti politik cakap kita tak nak lagi hormat hak istimewa Melayu, kita nak sama rata, kita nak Malaysia. Kalau ada sekarang, kalau itu pendirian parti itu, kita akan minta parti itu keluar daripada kerajaan kepala. Kalau parti itu bertegas tak nak keluar dan masih lagi tak menghormati 4 perkara, BN tuan-tuan, setidak-tidaknya UMNO kita akan keluar daripada kerajaan ini sebentar. Ini jaminan saya akan bagi kepada tuan-tuan. Kalau saya terpaksa dipecat sekali lagi pun, pecatlah. Apa nak jadi kes? Kalau saya nak beritahu, selagi UMNO ada dalam kerajaan ini, kepentingan orang Melayu, kepentingan Islam, kepentingan bahasa kita, kepentingan raja-raja, kita tidak akan kompromi sama sekali. Kita tidak akan sentara-gagaikan 4 perkara. Kalau kita nak tengok kerajaan, sebab betul lah kalau ada kata kita nak mengadili soal berkaitan dengan pemerintah Datuk Seri Ibrahim ni, baru 7 bulan 8 bulan. 7-8 bulan ni kalau kahwin tak jadi apa pun lagi. 7-8 bulan itu kan. Tapi kalau nak tengok, kita ada contoh. Kalau kita nak cerita soal berkaitan dengan UMNO Barisan Nasional ni banyak lah. Contoh-contoh ni kan kita boleh bagi macam-macam. Tapi atas nama kerajaan Pakatan Harapan ni, kita ada contoh di Selangor. Kita ada contoh di Negeri Sembilan. Kita ada contoh di Pulau Pinang. Kan kita ada contoh di Negeri Selangor ni. Kan yang beria sangat Perikatan Nasional dia kan. Syahidan pun turun, Anwar Musa pun turun, Azmin Ali pun turun, Sanusi pun turun, Tibai, hentam, maki, caci kita punya sultan. Kan? Mana boleh? Nak maki-maki. Ini sultan kita baru balik daripada mengerjakan haji. Bagilah dia bertenang, bagi dia berehat, bagi dia makan apa ni, makan kurma, minum air zam-zam. Ini dia kacau, dia ganggu bukan Kesultanan Melayu di Negeri Selangor. Seolah dia nak beritahu bahawa Sultan Selangor ni tak ada kelas. Kamu jaga mulut kamu Sanusi. Kan? Sebab isu soal berkaitan dengan 4 perkara ni kita jangan main-main lah. Soal berkaitan dengan Islam, jangan main. Jangan main walaupun dia tuduh kita ni macam-macam Islam terancam. Kita pun nak ada dengan dia Islam mana yang terancam sebenarnya. Kalau di Negeri Selangor ni Islam terancam, Islam susah, Islam mandor di Negeri Selangor ni, kita nak tanya kenapa ustaz-ustaz daripada Kedah, daripada Kelantan, daripada Terengganu, daripada Perlis mari mengajar ke Negeri Selangor ni. Ajarlah dekat jantung tu. Kan? Tanah Merah tu boleh ajarlah. Kuliah di Tanah Merah, di Kuala Kerai, di Muar Musang. Sebab apa datang Selangor? Sebab tu dia punya sampul. Sampul dia tu tebal. Kalau Kuala Kerai mungkin tipis dia kata kan. Tapi kalau di Selangor, kuliah di Shah Alam, Damansara, Subang Jaya, Bangi, kan? Salam tu berasa. Berasa salam tu. Berasa. Salam tu berasa. Tubuh kita di Selangor ni macam-macam.
Kita nak bagi tahu kepada pimpinan Perikatan Nasional ni, di Selangor ni, sekarang ini, kebaikan apa yang kita beri. Kita ada 46 program iktizam Selangor Penyayang yang kita bagi kepada seluruh masyarakat, rakyat tanpa mengira apa harutan parti politik, apa bangsa, apa keturunan, apa warna kulit mereka. Kita bagi. Kita satu ni, kita jaga, kita bantu, kita tolong mereka. Orang PAS pun kita bantu. Ni nak tuduh kita di Selangor ni. Dan sekarang ni, kita punya KDNK Selangor naik kepada 25.5%. Kalau dalam poket kita ada RM10, maksudnya RM2, 55 sen datangnya daripada negeri, negeri Selangor Darul Ihsan. Kedah! KDNK 3%, 4%. Air pun tak boleh dah selesai. Di Kedah. Ada hati nak ambil alih teraju kepimpinan negeri ni. Negeri Selangor. Reserve kita berapa negeri Selangor ni? 3.7 bilion. Sebab itu kadang-kadang saya pun kadang-kadang pelik juga dengan ambil menteri besar ni kan. Nak bilang raya ni patutnya guna dah duit tu 3.7 bilion tu. Kan? Tapi kita ada integriti kita ada rasa tanggungjawab kita ada rasa amanah kita. Inilah kepimpinan yang kita nak. Tak gila. Kalau kita tak ada lapan, dia terkendaraan, dia sakar, dia curi, dia rompak, dia rakyat. Biar sistem keadilan yang ada dalam negara kita ni yang Tuan-tuan, itu sebabnya saya nak beritahu, khususnya kepada pengundi-pengundi bukan Melayu. Penting untuk jadikan pilihan raya ini sama penting seperti pilihan raya umum. Kalau kita tengok track record sahabat-sahabat kita, khususnya pengundi-pengundi the Chinese voters. Bila kita adakan pilihan raya kecil, kita adakan pilihan raya negeri, mereka ni kadang-kadang kurang nak keluar. Peratusan mengundi kurang nak keluar. Tetapi saya nak beritahu, pilihan raya kali ini sangat serius. Semua wajib keluar mengundi, tak kira Melayu, India, Cina. Kita harus hantar isyarat yang kuat bahawa negara ini sudah bersedia untuk perubahan, bersedia untuk kembali menjadi sebuah masyarakat yang harmoni. Setuju? Boleh kita balik? Ini penting, tuan-tuan. Ini penting. Dan sekiranya kita dapat buktikan bahawa rakyat negara ini mahukan perpaduan, percayalah tuan-tuan, ini akan jadi batu nisan untuk Perikatan Nasional saudara. Ianya akan jadi batu nisan. Mereka cuba nak memerintah. Saya nak beritahu saudara, bukan hanya Malaysia saja terpaksa bersatu di antara musuh-musuh politik yang sekian lama. Hari ini seluruh dunia tuan-tuan ada 70 buah negara yang terpaksa ikut seperti mana di Malaysia ni saudara. Thailand pun sama, New Zealand pun sama. Tidak ada parti saudara yang boleh memerintah secara bersedia. Bagi saya, kita kena ucap terima kasih kepada YB Sanusi. Sebab apa kita kena ucap terima kasih? Kerana kalau nak ikutkan gelombang PAS ni boleh tahan. Tetapi disebabkan gelombang mulut Sanusi dan perbuatan dia, Kedah tidak mustahil bakal ditawan oleh kerajaan perpaduan. Hari ini PAS pun dah tak boleh tahan dengan keculuparan mulut Sanusi. Betul tak betul? Dia nak menang, dia nak popular sampai ke bawah duli tuanku, Sultan Selangor pun diherdiknya. Betul tak? Ini poin hari ini tuan-tuan. Poin yang sangat penting. Kedua, kita lihat apa yang berlaku di Gunung Inas saudara. Kita lihat saudara, syarikat yang mengusahakan Musang King, syarikat yang mengusahakan REE ataupun Rare Earth, semuanya ada kaitan termasuklah dengan isu yang melibatkan KPKT dulu saudara. Syarikat yang bermasalah yang sama dan insya-Allah tuan-tuan satu persatu akan dibongkar mulai hari ini. Saya meneliti video ahli parlimen Larut yang juga merupakan Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, yang mempertikaikan kewibawaan pasukan polis kita dengan menuduh mereka seolah-olah dikawal oleh tangan gaib. Saya fikir tuduhan ini merupakan satu penghinaan kepada pasukan polis kita yang sentiasa berkhidmat dengan telus serta jujur dan bertindak bebas tanpa sebarang pengaruh dari mana-mana pihak. Malang sekali kenyataan sebegini dikeluarkan oleh bekas Menteri Dalam Negeri yang saya pasti sudah arif tentang cara kerja dan tata etika pasukan PDRM kita. Saya nak ingatkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin, kalaulah beliau lupa, pada Ogos 2021 ketika itu beliau merupakan Menteri Dalam Negeri, seorang juruteknik dan seorang ahli perniagaan ditahan polis kerana menghina Menteri Besar Kedah. Pada bulan yang sama juga, seorang lagi lelaki ditahan oleh pasukan polis kerana menghina Menteri Besar. Malah lelaki tersebut ditahan pada jam 12.30 malam. Dan pada bulan yang sama juga, seorang warga emas ditahan pada jam 3 pagi oleh pasukan polis kerana menghina Menteri Besar Kedah iaitu Sanusi. Dalam ketiga-tiga tangkapan ini, bukankah Datuk Seri Hamzah Zainuddin merupakan Menteri Dalam Negeri? Mungkin Hamzah sudah lupa atau beliau tak cermin diri agaknya. Adakah ketika penahanan ini wujud tangan-tangan gaib yang mengarahkan pasukan PDRM untuk bertindak? Adakah
tindakan mereka ini zalim? Dan adakah tindakan mereka ini tidak wajar kerana menahan seseorang di tengah malam, di pagi hari ketika mereka sedang berehat? Saya kira tidak, kerana pasukan polis melakukannya mengikut cara kerja, tata etika dan juga prosedur yang telah ditetapkan dalam pasukan mereka. Jadi, samalah juga dengan penangkapan Sanusi Makno. Tak ada beza apa yang istimewanya dengan Sanusi ni. Hamzah juga kata dulu ada seorang pemimpin besar yang ditahan. Ya, memang betul, rumah Datuk Seri Najib digeledah di tengah malam, di malam Ramadan ketika beliau sedang berehat dalam usaha untuk memalukan beliau. Siapa Menteri Dalam Negeri ketika itu kalau bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, pengurusi Perikatan Nasional. Soalnya, mengapa kedua-dua pihak ini baru hari ini mahu bersuara? Hamzah tak perlulah buat video sedih, kononnya beliau kesal dengan tindakan yang diambil ke atas Sanusi. Saya yakin dan percaya tindakan pihak polis adalah mengikut prosedur dan mereka ini bebas dari sebarang pengaruh, tidak kira pada siapa pun tindakan yang akan diambil. Jika kalian ingin bersolidariti, janganlah pilih bulu. Bila kena pada batang hidung sendiri, barulah nak berjuang. Bila kena pada orang lain, kalian semua diam membisu. Sempena Ma'al Hijrah Datuk Seri, kita seharusnya berhijrah dari kejahilan dan kejumudan politik.